Betul, dia perlu lakukan itu, Benita. Dan dia sangat berkaitan dengan isu parti-parti kecil dan bagaimana untuk menyesuaikannya. Ia agak rumit, tetapi saya akan bimbing anda, penonton yang dihormati, melaluinya kerana ia penting untuk memahami pilihan raya. Di bawah Undang-Undang Pilihan Raya Israel, parti anda mesti mendapat 3.25% undi untuk masuk ke Knesset. Bermakna, jika satu parti bertanding, Benita, dan mendapat 3.249999% undi, semua undi itu dibuang ke dalam tong sampah. Parti itu tidak mendapat sebarang kerusi di Knesset dan undi-undi itu pada dasarnya sia-sia. Dan situasi seperti itu pernah berlaku sebelum ini. Dan ia boleh menentukan keputusan pilihan raya, betul? Jika ada parti di pihak kanan di mana undi-undi dibuang, ia boleh mengubah keputusan pilihan raya kepada blok yang satu lagi. Jika ada parti di tengah kiri atau di kiri yang gagal melepasi ambang, ia boleh mengubah keputusan pilihan raya kepada pihak kanan. Jadi itulah sebabnya ia sangat penting dari perspektif Benjamin Netanyahu, supaya perkara itu tidak berlaku dalam blok sayap kanannya. Dan terdapat beberapa parti kecil yang berada dalam zon bahaya itu. Dan seperti yang awak sebutkan tadi, Benita, hakikatnya masa semakin suntuk. Tarikh akhir ialah 8 September. Itulah masa anda perlu menghantar senarai anda kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Israel. Itu sahaja. Selepas itu, semuanya tamat. Jadi, jika sebuah parti ingin menyelesaikan masalah ini, sama ada dengan menarik diri daripada pilihan raya dan memberitahu pengundinya untuk mengundi parti lain. Atau dengan bergabung ke dalam parti lain. Jadi, ia tidak menghadapi masalah jatuh di bawah ambang itu kerana ia sudah menjadi sebahagian daripada parti yang lebih besar. Jadi, anda perlu membuat keputusan itu sebelum 5 September. Jadi Netanyahu sedang cuba memastikan perkara itu tidak berlaku dalam bloknya. Ia tidak akan berlaku kepada partinya sendiri. Mereka jauh lebih besar daripada itu. Tetapi ia mungkin berlaku kepada parti-parti lain yang akan menjadi rakan penting untuk membolehkannya kekal sebagai Perdana Menteri. Netanyahu hanya dalam 1 jam yang lalu, Benita, sejak anda bersiaran, telah mengeluarkan satu video memberobeh Bezalel Smotrich dan partinya, Zionisme Agama, serta Itamar Ben-Gvir dan partinya, Kuasa Yahudi, bahawa mereka perlu bergabung dalam pilihan raya kerana Smotrich berada dalam zon bahaya. Dan Netanyahu tidak mahu undi dari parti Smotrich itu dibuang begitu sahaja kerana ia boleh menyebabkan keputusan pilihan raya berpihak ke arah yang lain. Sekarang, ia juga berkait dengan soalan lain yang anda bangkitkan tentang tempat simpanan dalam Likud. Netanyahu pada asasnya mempunyai pada peringkat ini 4 slot yang dikhaskan dalam Likud yang belum diperuntukkan kepada orang lain. Tempat-tempat itu belum diperuntukkan kepada orang lain atau kepada mereka yang menang dalam pemilihan parti. Jadi dia boleh menggunakannya. Kenapa perkara ini berkait dengan isu parti-parti? Jadi dia boleh berbincang dengan Smotrich dan Ben-Gvir dan bawa mereka ke meja rundingan. Sebagai makluman, dia telah menjemput kedua-duanya untuk datang dan bertemu dengannya mengenai perkara ini dan berkata, jika kamu berdua bergabung, saya akan ambil seorang daripada pihak anda dan letakkan orang itu dalam senarai Likud. Pada dasarnya membesarkan peluang, memberi mereka lebih banyak insentif. Apapun, drama ini membawa kita ke dalam perincian. Tetapi ia penting untuk memahami bagaimana pilihan raya akan berlangsung dalam 12 hari akan datang. Dan ia penting untuk memahami strategi yang diperlukan untuk berjaya dalam kempen politik seperti ini. Dan bercakap tentang kempen politik serta bercakap tentang Itamar Ben-Gvir, usaha kreatif oleh pemimpin sayap kanan ekstrim, nampaknya beliau benar-benar menyasarkan golongan muda kerana terdapat sebuah buku kanak-kanak yang sedang diedarkan dan juga versi animasi. Ceritakan lebih lanjut. Betul? Buku kanak-kanak itu. Tetapi Benita, jelas kanak-kanak tidak mengundi. Jadi boleh dikatakan ia lebih ditujukan kepada ibu bapa. Tetapi ya, kanak-kanak Israel mula bersekolah pada 1 September dan lihat apa yang akan diterima oleh sebahagian daripada mereka. Sebuah buku kanak-kanak daripada Pak Cik Itamar. Dan tulisan Ibrani itu bermaksud menteri yang tidak pernah berhenti. Anda boleh lihat beliau di tengah-tengah, sudah tentu dengan latar belakang Bukit Bait Suci. Itamar Ben-Gvir terkenal dengan lawatannya ke Bukit Bait Suci. Akan diedarkan di luar kawasan sekolah, bukan di dalam kawasan sekolah. Jadi tidak melanggar undang-undang, tetapi diberikan kepada kanak-kanak dan secara mudahnya kepada ibu bapa mereka dalam perjalanan ke hari pertama persekolahan pada 1 September. Benita, boleh dikatakan bahawa kandungan buku ini tidak akan disukai oleh semua orang. Memandangkan kedudukan Ben-Gvir di sayap kanan ekstrim spektrum politik Israel, tetapi satu strategi kreatif dan taktik kreatif oleh kempen pilihan rayanya. Kandungannya masih belum didedahkan. jadi saya rasa kita semua sedang menunggu dengan penuh debaran sehingga Selasa depan apabila anak-anak kita akan kembali ke sekolah dan menerima hadiah kecil ini untuk dimasukkan ke dalam beg sekolah mereka.